Apakah itu sekularisme? Sekularisme terbahagi kepada dua, iaitu etimologi dan terminologi. Etimologi berasal daripada perkataan Latin, iaitu seculum, yang bermaksud di sini dan kini. Secularism, the belief that religion should not be involved in the organisation of society education. Ini ayat dipetik daripada Oxford Advanced Learners Dictionary. Yang kedua ialah terminologi. Terminologi bermaksud sekularisme merujuk kepada ideologi pemisahan di antara agama dan negara, dunia dan akhirat, jasad dan roh, sains dan agama, iaitu sekularisme adalah fahaman, doktrin, pendirian dan sebagainya yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Dipetik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Unsur utama sekularisasi terbahagi kepada tiga, iaitu disenchantment of nature, iaitu pembebasan alam tabi'i daripada tafsiran keagamaan. Yang kedua ialah desecularization of politics, penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama. Yang ketiga ialah deconsecration of values, penafian kesucian dan kekekalan nilai-nilai hidup. Seterusnya, kita beralih kepada perubahan pemikiran falsafah barat, di mana mempunyai 4 peringkat, iaitu peringkat pertama teosentrik, kedua antroposentrik, ketiga disebut sebagai modernisme dan keempat pasca modernisme. Peringkat pertama iaitu teosentrik bermaksud segala proses kehidupan adalah berpaksikan Tuhan. Umum mengetahui bahawa setiap insan mempunyai pegangan agama mereka sendiri. Kita ambil pendekatan yang paling dekat dengan diri kita, dengan persekitaran kita, iaitu agama Islam. Kita boleh melihat fakta ataupun justifikasi melalui Al-Quran dan hadis untuk mengejar akidah Allah SWT. Begitu juga dengan agama lain, sebagai contoh agama Hindu, Kristian dan Buddha. Mereka menjalani titian kehidupan mereka, perjalanan kehidupan mereka untuk mencapai keredaan daripada Tuhan mereka sendiri. Dan peringkat kedua, kita beralih kepada antroposentrik. Antroposentrik ni bermaksud pemikiran yang memandang manusia sebagai keutamaan alam semesta. Dalam konteks ini, mereka mengekalkan entiti manusia sebagai salah satu keunggulan untuk memajukan alam semesta. Manusia mempunyai keistimewaan mereka sendiri dalam mentadbir alam, di mana konsep antroposentrik ini menganggap dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia. Namun daripada falsafah alam sekitar, manusia adalah punca utama yang mencipta masalah dalam alam sekitar. Namun penyokong antroposentrik ini membahas pemikiran ini. Untuk modernisme dan pasca modernisme, keterangan yang lebih lanjut akan diperolehi melalui pembentangan yang seterusnya. Di manakah barat dalam perkembangan pemikiran? Peringkat pertama, perkembangan pemikiran untuk barat adalah pada tahun 1400 hingga 1600 yang dikenali sebagai Dark Age. Dalam konteks Dark Age ni, barat dianggap sebagai zaman gelap kerana mereka tidak mempunyai sebarang pegangan agama ataupun kemajuan untuk negara mereka sendiri, sebagai contoh Eropah. Kemudian dalam tempoh tersebut, dia memperbaharui zaman kepada zaman Renaissance, di mana kita mengetahui zaman Renaissance iaitu zaman pembaharuan, zaman kebangkitan barat. Mereka meneruskan semula perdagangan mereka, kemajuan ekonomi mereka. Kita mengambil contoh pendekatan iaitu tokoh Galileo Galilei, which is pertemuan tokoh ini adalah tentang bulan, planet Mushtari, Zuhrah dan matahari. Dan daripada situ, dia menyatakan bahawa matahari itu bukan bumi dan dia adalah pusat alam semesta
yang lazimnya dipercayai pada masa itu. Kerja Galileo Galilei ini adalah meletakkan asas untuk probe dan teleskop moden yang kita gunakan sehingga ke hari ini. Pada kurun abad ke-18 Masihi, susulan daripada zaman Renaissance, zaman Enlightenment berlaku, di mana zaman Enlightenment ini adalah zaman pencerahan dan penyerahan serta kesedaran daripada orang Eropah tersendiri. Dalam konteks ini, manusia Eropah mula sedar bahawa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan mereka telah meninggalkan dan memperbaharui pemikiran tradisi mereka yang cetek sebelum ini. Contoh tokoh falsafah iaitu John Locke. Dia adalah seorang ahli falsafah Inggeris yang menjelaskan bahawa rakyat haruslah diberi pilihan untuk menentukan kerajaan sendiri. Kehendak rakyat hendaklah disalurkan menerusi undang-undang dan perlu membentuk satu perlembagaan dan bertanggungjawab dalam hubungan antara negara Eropah dengan negara asing di luar. Pada tahun 1900, konsep ideologi diperluaskan lagi untuk zaman modernisme, di mana konsep itu merujuk kepada kebudayaan dalam seni bina, muzik, kesusasteraan dan segi gunaan yang berkembang 30 tahun. Istilah ini merujuk kepada gerakan politik, kebudayaan dan seni yang muncul pada akhir abad ke-19. Modernisme menggalakkan penilaian semula setiap aspek kewujudan dari perdagangan ke falsafah dengan matlamat menentukan apa itu yang menyebabkan penyekatan kemajuan sosial dan menggantikan itu dengan sesuatu kaedah ataupun langkah yang drastik untuk mengatasi masalah tersebut, untuk menjadikan keadaan yang ada pada masa itu menjadi lebih baik. Dalam pada itu, gerakan modernisme mendakwa bahawa realiti zaman industri dan mekanisme adalah tetap dan kekal dan seterusnya manusia patut mengubah pandangan mereka terhadap keduniaan agar menerima bahawa yang baru itu lebih baik, benar dan indah daripada yang sebelumnya. Susulan daripada gerakan modernisme, Barat mula beralih kepada pasca modernisme, di mana pasca modernisme ini adalah satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusasteraan dan budaya. Jika dibandingkan pada zaman peringkat modernisme, modernisme adalah lebih kepada perkembangan daripada segi binaan, seni bina. Namun pasca modernisme ini memerlukan teori dalam setiap bidang yang dipertemukan melalui zaman modernisme. Sebagai nota dan highlight utama untuk konteks ini, kita perlu faham bahawa gerakan pasca modernisme ini tidak mengubah sebarang bentuk daripada zaman modernisme yang sebelumnya. Dia cuma menjadikan Barat ke arah yang lebih baik. Modernisme muncul pada zaman kebangkitan Renaissance setelah berakhirnya zaman gelap pada sekitar tahun 1900. Ianya bermula di sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh golongan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain. Barat juga merupakan simbol kemajuan. Sejarah ini juga dikekalkan sebagai fakta. Modernisme juga fokus terhadap naratif-naratif besar di samping pentingkan kesahihan maklumat. Fahaman modernis ini berteraskan logosentrik. Logosentrik ini menekankan pentingnya akal fikiran yang rasional dan buktikan sains di dalam menentukan kebenaran dan juga menentukan apakah bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Pemikiran ekosentrik, antroposentrik dan eurosentrik telah disebarluaskan. Modernisme juga mengagungkan akan kejayaan sains dengan kemunculan ahli-ahli falsafah baru. Contohnya Bertrand Russell dan Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme. Seterusnya,
Pasca-Modernisme. Pemikiran pasca-modernisme adalah merupakan kesinambungan daripada pemikiran modernisme yang dianggap tidak sempurna. Ideologi ini memerangi ideologi modernisme yang berteraskan logocentrism, iaitu dengan menekankan rasional, learning dan juga sains dalam memahami semua perkara, sedangkan manusia terdiri daripada intelek, rohani, emosi dan juga intuitif. Komuniti ideologi pasca-modernisme ini berpandangan bahawa Barat adalah merupakan simbol penjajahan. Aliran pasca-modernisme ini meliputi pelbagai disiplin ilmu, termasuklah antropologi, sosiologi, psikologi, sejarah, politik dan lain-lain. Mereka mempunyai sikap tidak mengambil kisah tentang kehilangan sejarah, jati diri, agama dan juga tradisi. Ini merupakan ciri utama ideologi ini. Di samping mereka menganggap bahawa agama ini boleh diubah oleh akal, iaitu New Age, dan juga persoalan falsafah dan aliran metafizik yang berkaitan dengan agama juga dianggap tidak lagi relevan. Jadi mereka lebih mementingkan simulakra dan juga realiti ciptaan. Seterusnya, modernisme versus pasca-modernisme. Modernisme memfokuskan naratif-naratif besar dan menjadikan Barat sebagai simbol kemajuan. Modernisme mementingkan kesahihan dan keaslian maklumat. Seterusnya, menerapkan pemikiran secara masa iaitu umum. Selain itu, modernisme menjadikan sejarah sebagai fakta dan kelas-kelas sosial mereka sangat jelas, iaitu wujudnya perbezaan sistem hierarki antara kelompok manusia dalam masyarakat. Modernisme menganggap agama sebagai tradisional dan budaya dipandang sangat tinggi oleh mereka. Akhir sekali, keluarga dijadikan asas utama binaan keluarga dan masyarakat. Berbeza dengan ideologi modernisme tadi, pemikiran pasca-modernisme ini lebih kepada memfokuskan naratif-naratif kecil. Barat adalah simbol penjajahan. Pemikiran berdasarkan niches dan identiti berkumpulan. Bukan itu sahaja, mereka mempunyai asas yang tidak jelas kepada kesatuan masyarakat, budaya tinggi dan rendah kabur, permainan niat dan juga tujuan, dan akhir sekali keluarga hanyalah alternatif. Antara kaedah penyebar luasan fahaman yang pertama ialah dekonstruksionisme. Dekonstruksionisme ni memusnahkan realiti dan makna lama dan juga mencipta realiti dan makna baru. Contohnya pseudo-realiti dan penyelewengan ilmu. Antara kaedah penyebar luasan fahaman ialah melalui pluralism, iaitu memusnahkan keunikan realiti ilmu dan menilai dengan menerbitkan pilihan yang pelbagai. Contohnya pluralism agama dan LGBT. Seterusnya, fetishisme, iaitu manusia atau mencipta roh atau semangat baru dari kemusnahan dan penciptaan baru seperti klon manusia dan juga robot. Seterusnya ialah relativisme, iaitu memusnahkan atau menyamaratakan darjat realiti, ilmu dan nilai. Contoh, ilmu yang suci hanya dianggap sebagai komoditi, iaitu barangan, komersialisasi universiti. Antara contoh lain kesan serangan ideologi adalah masjid liberal. Umum mengetahui bahawa masjid merupakan elemen utama setiap Muslim. Masjid diguna pakai untuk dijadikan tempat beribadah, menganjur majlis ilmu ataupun sosial dan sebaliknya. Sebagai contoh, di Amerika, fenomena masjid liberal membenarkan manusia daripada berlainan jantina, iaitu lelaki dan perempuan, solat berjemaah dalam satu saf. Di belah California pula, masjid liberal ditubuhkan bagi menyatukan wanita Muslim, Yahudi dan Kristian untuk mempelajari ilmu duniawi dan akhrawi. Ada juga masjid liberal di sesebuah negara tidak mewajibkan wanita bertudung di dalam masjid serta membenarkan amalan LGBT, berpegangan tangan atau melakukan perkara yang tidak senonoh di dalam masjid tersebut.
kita sebagai Muslim perlulah peka dan sentiasa berwaspada dengan kejadian yang berlaku di sekitar kita agar fenomena masjid liberal ini tidak bertapak dalam negara kita. Seterusnya, contoh-contoh kesan serangan ideologi. Yang pertama, LGBT. LGBT membawa maksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Seperti kita semua tahu, Malaysia juga tidak terlepas daripada masalah sosial seperti LGBT ini. Pada masa kini, kita dapat melihat di sekeliling kita, LGBT ini dianggap perkara biasa dan normal. Ini kerana pengaruh budaya barat yang berleluasa di dalam negara. Selain itu, didikan agama yang kurang juga antara sebab wujudnya LGBT ini. Contohnya, kecelaruan identiti yang kerap berlaku seperti lelaki menjadi perempuan dan sebaliknya iaitu perempuan menjadi lelaki. Bahkan, ada juga yang sanggup membuat pembedahan plastik untuk menukar jantina mereka. Salah satu contoh kesan-kesan serangan ideologi ialah hedonisme. Hedonisme menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahawa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan satu tujuan utama dalam hidup seseorang. Antara contoh-contoh hedonisme ialah banyak membeli kereta-kereta yang mewah dan sering berbelanja dengan berlebih-lebihan. Orang yang ada hedonisme ini mempunyai sikap ego yang tinggi yang dipanggil egois dan penting akan diri sendiri. Ontologi merupakan cabaran-cabaran pasca modernisme terhadap akidah dan pemikiran Islam. Ontologi merupakan kewujudan, iaitu hakikat-hakikat kewujudan dan hubungan antara mereka. Dari segi pandangan pasca modernisme, semua kewujudan bersifat relatif, iaitu nisbi yang dapat dilihat dengan panca indera. Dari segi pandangan modernisme, dia mengisbatkan hanya wujud fizikal. Dan pandangan Islam pula mengisbatkan wujudan hakikat sebagai benar bagi objektif atau realiti yang benar dan wujud. Antara cabaran pasca-modernisme yang lain adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah understanding ataupun knowledge di mana kita dapat mengkaji melalui kaedah, sumber ataupun kesahihan ilmu pengetahuan. Dari segi pandangan pasca-modernisme, setiap kewujudan adalah bersifat relatif ataupun nisbi di mana kita boleh melihat kewujudan tersebut melalui panca indera kita. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui bentuk satelit serta bentuk muka bumi dengan cara melihat gambar strukturnya. Menurut pandangan modernisme pula, ia boleh dikaji daripada mengisbatkan ilmu akli dan inderawi. Dan dari segi pandangan Islam pula, ia boleh dikaji daripada kebenaran ilmu melalui kaedah sumber wahyu, akal dan inderawi yang boleh dijustifikasikan daripada Al-Quran dan hadis. Akhir sekali iaitu aksiologi. Aksiologi bermaksud faham nilai iaitu prinsip-prinsip akhlak, etika dan moral. Yang pertama, pandangan pasca modernisme. Semua yang wujud adalah bersifat relatif iaitu nisbi ataupun perbandingan yang bergantung kepada yang lain. Seterusnya, pandangan modernisme tidak mempunyai prinsip nilai yang tetap tetapi mengikut situasi. Akhir sekali, pandangan Islam. Islam mengisbatkan atau menetapkan prinsip-prinsip yang tetap tentang baik dan buruk atau salah dan silap dari sudut etika dan estetika. Jelaslah bahawa sekularisme adalah musuh utama umat Islam. Umat Islam dan pemimpin-pemimpin perlulah menjadikan ajaran dan perintah Allah SWT dan Rasulnya sebagai perlembagaan yang hidup dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akhir kata, jadilah seperti ikan-ikan di lautan, kekal dengan rasa isinya walau masin lautan. Kekallah dengan pegangan yang baik dan sebaik-baik pegangan adalah berpandukan agama yang tepat. Terima kasih.